أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من العارفين واجعلنا من المتقين اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sambung muka surat 6. Wa yahrumu 'alal junub. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a. Dan lagi haram atas orang yang junub enam perkara. As-salatu, pertamanya sembahyang. Sembahyang apa jua? Sembahyang sunat ke, sembahyang fardu ke, sembahyang mayat ke, ada junub haram. Wat tawafu, dan keduanya tawaf. Wal tiduru, tidur ke dia buat apa? Main game? Main apa? Main game? Wa massul mushafi, dan ketiga menyentuh mushaf, yakni menyentuh Al-Quran. Ada orang baca mushaf, ada orang baca mishaf, ada orang baca mushaf. Pada dasarnya serupa, mushaf, mashaf, mishaf. Tapi pada istilah dia ada beza-beza. Ada beza dia. Nanti insya-Allah satu hari kita akan cerita apa beza dia. Mushaf, mashaf, mishaf. Bahasa dia bahasa Arab. Dia kata bahasa Arab beza baris tu. Kadang-kadang berbeza maknanya. Dia tak macam bahasa Melayu. Agama contohnya. Ada orang baca agama, ada orang baca ugama, ada orang baca igama, ada orang baca ogama, ada ogama. Ogama tak dengar lagi, tapi kalau Obama ada. Pernah dengar nama Obama? Tak pernah? Mana entah lahir lagi. Tapi kalau bahasa Arab ni dia ada makna tertentu dengan sebab kesalahan baris dia. Wa hamluhu, dan keempat memikulnya ataupun menanggungnya.
wal lubthu fil masjidi, dan kelima diam di dalam masjid. Wa qiraatul qur'ani, dan kena membaca Quran. Bi qasdil Quran, dengan qasad baca Quran. Jadi kalau kita baca Quran, tak niat baca Quran, niat zikir tak apa. Orang perempuan datang haid, tiba-tiba dia nak baca Quran, sebab dia dah biasa baca macam tu ni. Ataupun orang perempuan yang datang haid, tiba-tiba dia nak mengingati Quran yang dia hafaz. Masa tu pula datang haid, maka dia boleh dah nak mengingati Quran? Boleh, dengan niat dia nak dia zikir, ya, dia nak berzikir. Niat zikir tak apa, dengan niat baca Quran. Al-Quran dia kata wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah banyak-banyak, nescaya kamu akan mendapat kejayaan. Jadi kalau dia niat baca Quran haram, niat zikir tak apa. Tu dia masuk. Itu beza dia niat tu, pentingnya niat tu. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Satu tu dengan niat, dan sesuatu tu dengan apa yang ia niatkan. Apa dia niat? Niat baca Quran, dosa. Niat zikir, niat zikir jadi sunat pula. Sunat dia baca Quran, dia niat zikir, dapat pahala pula. Begitu. Itulah ambil tu Ustaz. Surat saman. Wasaumu, dan ketujuhnya puasa. Wasaumu, dan ketujuhnya puasa. Puasa tu puasa. Tu puasa. Aku tak tahu. Wat-talaqu, dan kedelapan ceraikan bini. Dia tulis bini, dia tulis isteri. Jadi dalam keadaan isteri tengah haid, haram menceraikannya. Tapi jatuh tak talak dia? Talak tetap jatuh. Talak tetap jatuh, tapi haram menceraikan dia dalam dia tengah haid. Kalau diceraikan dia tengah haid, nanti nak kira 3 quru' macam mana? Tengah haid tu tak kira. Dia habis haid, dia suci. Lepas tu dia datang pula haid, bukan 1. Lepas tu dia suci. Dia datang pula haid, kedua. Lepas tu dia suci. Dia datang pula haid, tu baru haid yang ketiga yang dikira sebagai 3 quru'. Jadi panjang masa lah dia. Apa maksud 3 quru'? Apa maksud 3 quru'? 3 quru' maknanya 3 kali suci dari haid. 3 kali suci dari haid. Apa ke benda 3 kali suci daripada haid tu? Iaitu waktu iddah perempuan yang diceraikan sebagai talak raj'i, talak yang boleh dirujuk. Maka iddah itu apa dia pula? Apa maksud iddah? Iddah maknanya waktu berpantang atau waktu yang dilarang daripada berkahwin. Waktu
yang dilarang ketika waktu yang dilarang daripada berkahwin. Maksudnya masa dia edah tu tak boleh kahwin. Tahu? Orang lelaki ada edah. Orang lelaki ada edah. Kau orang perempuan saja. Orang lelaki ada edah tak? Hasan, kita mengaji lama pondok. Orang lelaki ada edah. Sengih-sengih orang tanya ada tak ada? Tak tahu ah? Why you don't know? Long time ngaji lama. Siapa ngaji lama sini? Habib ngaji lama ni. 14 tahun dah mengaji. Habib, orang lelaki ada edah. Boleh tak? Tak ada? Apa geleng-geleng? Tak ada ke? Tak tahu? Tak tahu? Kamu ngaji pondok. Siapa ngaji lama-lama? Tanya Syamil. Orang lelaki ada edah? Tak ada? Tak ada ke tak tahu? Tak ada? Mana boleh? Orang lelaki pun ada edah. Orang lelaki ada edah. Apa edah orang lelaki? Bila dia sudah berkahwin 4. Orang lelaki dia ada edah. Edahnya bila dia sudah berkahwin 4, maka dia dilarang berkahwin lagi. Itu edah orang lelaki. Faham? Muka surat 8. Kenapa tak tegur tadi? Orang lelaki semua tak tanda? Tak tanda? Habis tak tanda, kenapa tak tegur? Muka surat 8 lah. Ya Allah, semua tak tanda. Ngaji apa? Saya tak buat pen. Tak kata saya. Ngaji lain kali tanda. Ngaji apa tak tanda? Ngaji tak tanda pun tandih kat dai. Muka surat 8 sambung. Aduh, ngaji tak tanda. Siapa ngaji tak tanda? Alladhi yatahuru minan najasati salasatun. Bermula yang suci daripada segala najis itu 3. Al-khamratu idza takhallalat binafsiha. Muka surat 8 punya. Mula-mula ni tak tanda. Suruh tanda tak mau tanda. Tanda kat dai lah budak ni. Orang semua seorang tak tanda. 12 orang semua tak tanda. Ngaji guano. Wajildul maitati idza dubira. Dan kedua, kulit bangkai apabila disamak. Wama sora hayawanan. Dan yang ketiga, barang yang jadi binatang. Baik, apa dia kata? Dia kata bermula yang suci daripada segala najis itu 3 perkara. Yang pertama, arak.
apabila sudah jadi cuka. Al-khamratu idza takhallalat bi nafsiha. Arak apabila menjadi cuka dengan sendirinya. Binafsiha, dengan sendirinya. Titik situ. Macam mana kata khamar jadi arak? Khamar jadi arak ni iaitu orang naik pokok nipah. Pokok nipah tu, mana nak tahu kawan duduk kat bandar England, orang naik pokok nipah. Beri pokok nipah ni, dia dibawa naik botol. Kemudian ya, dekat pucuk dia tu ada ditadah ni, dipotong ni pangkal pucuk tu kat atas tu, dekat dengan buah dia tu. Ditadahnya, kemudian dikeluarkan nira. Panggil nira. Maka nira tadi ni disedut, tadah dengan botol. Nanti 5-6 jam, 7 jam dia akan penuh. Dia penuh, dia buat turun ke bawah. Nanti nira tu nanti dibiarkan, ataupun dikata diperam. Diperam tanpa bubuh sesuatu. Diperam tanpa diletakkan sesuatu. Kemudian nanti nira tu nanti beberapa ketika dia akan berubah jadi arak. Orang panggil toddy. Orang Hindu suka. Dia petang-petang, pukul 5-6 petang, dia pergi kedai toddy, dia langkah toddy, dan dia pening tak apa dah. Dia pening tu dia seronok tak apa. Dia kaya, dia mabuk. Jadi orang panggil Hindu mabuk toddy kata. Maka aku ketok hang kata, kawan ni ketok kepala kawan tu ketok kepala kawan ni. Tak apalah. Dia tak gaduh, tak report polis lah. Sama-sama mabuk. Faham? Tapi toddy tu dia campur. Dia campur dengan ragi, dia campur dengan macam-macam dia campur lah. Bagi bertambah-tambah mabuknya. Maka tu akan kekal jadi toddy selama-lamanya. Ini nira ni tadi, bila diperam, dia tak campur dengan apa-apa. Mula-mula dia akan jadi toddy. Masa tu hukumnya khamar. Maka tu namanya khamar. Orang Melayu sebut toddy. Setengah orang panggil tuak. Tuak pun dia, toddy pun dia. Tuak, toddy, arak, khamar, itu satu nama. Minuman yang asalnya suci tapi jadi haram. Nira ni suci, boleh minum, halal, bahkan jadi ubat. Tapi yang ni dia peram, berapa hari dia peram jadi mabuk. Masa jadi mabuk tu namanya toddy, namanya arak, namanya tuak, namanya khamar. Nanti selepas beberapa hari, ketodiannya itu dia akan bertukar jadi jernih, jadi cuka. Jadi cuka.
Faham? Jadi apa? Jadi apa? Cuka apa? Bukan cuka getah, cuka makan. Jadi cuka main apa tu? Buku tak mau bawa, tidak boleh tak tulis alif bata ke apa ke. Dengar main-main. Duk dengar tak faham pun buat faham pilah. Selagi lepas kuliah kita main. Dengan main-main. Lepas kuliah kita main. Kita main rugby. Bila dia jadi cuka, maka hukumnya halal dimakan. Boleh dalam sambal, ataupun nak minum mentah-mentah lagu tu pun boleh. Tu cuka. Jadi Nabi suruh kita simpan cuka kat rumah dan suruh kita makan bagi orang yang tak ada penyakit. Cuka ni elok dimakan bagi orang yang tak ada penyakit angin gastrik. Orang kalau ada penyakit angin gastrik, dia tak eloklah makan, dia boleh jadi luka. Dia yang tak ada penyakit angin tu bolehlah makan cuka. Ya, Nabi suruh minum cuka. Minum cuka yang saja, botolnya jangan. Tu jadi mula-mula dia suci, lepas tu dia najis, lepas tu dia suci balik. Maka itulah yang dinamakan khamar. Ya, khamar. Iaitu nira yang dipegang tanpa dicampur sesuatu. Nira yang dipegang tanpa dicampur dengan sesuatu. Peringkat pertama, dia suci, lagi menyuci, dia suci dan boleh diminum, namanya nira, halal. Peringkat kedua, dia akan bertukar jadi khamar ataupun tuak ataupun todi yang panggil. Maka peringkat kedua ni hukumnya haram, dia jadi najis. Peringkat ketiga, dia akan bertukar jadi suci balik, jadi cuka. Jadi cuka yang macam ni, ketika dia jadi arak tu, ketika dia jadi arak, faham? Ketika dia jadi khamar, peringkat kedua, kita ambil satu sudu, bubuh dalam segelas air sejuk. Masa jadi arak tu, kita ambil satu sudu, bubuh di dalam segelas air sejuk. Kita kacau. Tidak berubah. Baunya tak berubah. Warnanya tak berubah. Rasanya. Maka air sejuk tadi, walaupun tak cukup 2 kolak, jadi suci. Boleh tak minum? Boleh saja diminum. Pasal apa boleh minum sedangkan dia najis? Yang kita belajar, kalau setitik najis pun masuk ke dalam air yang tak sampai 2 kolak, maka air itu jadi mutanajis. Ada beza dia. Najis yang asliyah, yang asal, seperti air kencing, atau nanah atau darah atau yang seumpamanya, kalau dia najis yang asli masuk dalam satu bekas air mutlak yang tak sampai 2 kolak, walaupun tak berubah warnanya, tak berubah baunya, tak berubah rasanya, maka air itu jadi mutanajis.
air mutlak tak sampai 2 kolah dimasuki najis, maka air itu namanya air mutanajis. Najis apa tu najis? Najis ni diri benda najis itu. Mutanajis jadi perkara yang dimasuki najis, maka jadilah dia najis. Itu jadi mutanajis, mana yang dimasuki najis, maka jadilah air itu pun najis. Maka tak boleh minum, tak boleh wudu, tak boleh itu, tak boleh ini. Arak ni dia bukan najis yang asli. Dia asalnya suci, iaitu nira. Dia jadi najis pasal dia pegang. Dia jadi najis aradi, najis yang baru datang sebab dipegang. Maka mengikut hukum fiqh, ya, bila dia dicampur dengan sesuatu seperti air mutlak yang tak sampai 2 kolak, kalau tak berubah bau dia, warnanya, rasanya, maka air mutlak tu tak jadi najis. Faham? Dengan syarat arak yang asli, iaitu arak yang diperam nira tanpa dicampur dengan sesuatu. Tapi kalau jenis tau ongkel lekenal ledi tu tak boleh. Pasal dia dah dicampur dengan sesuatu yang jadi najis. Yang jadi najis selamanya. Jenis stout tak boleh. Dia kata jenis stout pun asalnya benda suci juga. Yang diperang. Jenis stout tu lain cerita, pasal dia bercampur dengan sesuatu yang lain. Nak tadi ni nira yang tak bercampur dengan sesuatu yang lain, dipegang dia saja jadi todi. Masa tu jadi arak, maka arak tu dicampur dengan sesuatu yang mutlak, tak mengubahkan bau, rasa dan warna, maka tu tak jadi najis. Yang tu. Tapi dia bercampur dengan apa, dengan ragi, dengan apa, yang tu yang tak akan bertukar dah jadi cuka. Dia jadi kekal arak selamanya. Maka jadi najis, jadi mutanajis, yang hukumnya adalah najis, hukumnya adalah haram diminum. Baik, habis. Itu dia yang pertama, al-khamratu idza takhallalat bi nafsiha. Arak apabila sudah jadi cuka dengan sendirinya. Faham kan? Faham kan? Betul faham? Boleh faham ke cerita ni? Hasan faham kan? Susah nak faham kan? Faham? Faham lah. Saya tanya, tak? Muzakarah tak mau. Baik. Wajildul maitati, dan keduanya kulit bangkai. Jildul maitati, kulit bangkai, kulit mayat. Idza, apabila dubira, disama. Dubira mandi sama. Disama di sini dengan makna apa? Dibersihkan kulit tersebut daripada daging-daging, lemak-lemak dan yang melekat padanya. Dubira ni maknanya disamak, maknanya ditanggalkan serai daging-daging dan lemak-lemak yang melekat pada kulit tersebut hingga sekira-kira direndam, kemudian dibasuh, lalu dijemur. Direndam, lalu dibasuh dan dijemur. Hilanglah baunya
hilanglah bau bangkainya, maka itu dinamakan dubira, disamak. Maka jadi suci bulu itu, jadi suci kulit itu, boleh dibawa ataupun boleh dibuat pakaian solat sekalipun. Bangkai binatang apa tu? Bangkai selain daripada anjing dan babi. Anjing dan babi ni sama macam mana pun dia tetap mughalazah. Tapi lain pada itu, dia bila disama, idza dubira, ya, maka jadi suci ia. Idza dubira, maka jadi suci ia. Idza dubira fatahharhu, bila disuci maka bersihlah ia. Boleh pakai buat solat, seperti kulit harimau. Kita duduk dalam kulit harimau tapi tak mati, pasal kulitnya saja. Siapa teringin nak duduk dalam kulit harimau, pergi masuk ke hutan belakang. Dulu pernah nampak harimau kumbang, orang kampung cerita. Teringin nak masuk dalam kulit harimau, pergi duduk belakang. Dia ngap kamu, duduk rasa pakai kulit harimau. Faham? Faham tak Umar? Boleh faham? Rasa nak pakai kulit harimau? Tak mau? Nak? Tak mau? Faham ke tu? Faham? Faham tak apa? Jadi kulit-kulit binatang tadi, bukan kata kulit lembu, kulit kambing, kulit kerbau, kulit unta, kulit apa juga, apabila disamak, maka jadi suci ia. Melainkan kulit anjing dan babi dan kacukannya. Anjing kacuk dengan lembu jadi anjimbu. Kambing kacuk dengan babi jadi kambi. NG tak ada. Kambi, puannya apa tanpa? Kambing babi. Interpres. Maka jadi najis mughalazah. Anak cucu dia tu. Anak cucu dia jadi mughalazah. Baik, faham? Wa ma sara hayawanan, dan ketiga barang yang jadi binatang. Apa maksud barang yang jadi binatang ni? Maknanya binatang-binatang yang masih hidup. Binatang-binatang yang masih hidup tu contohnya apa dia? Kucing pemuanya. Kita tengah sembahyang, kucing mari duduk atas riba. Kucing tu najis tak? Kucing tu najis tak? Kucing tu najis ke tidak? Dia tak dihukumkan najis lagi dia hidup. Kalau dia dah mati jadi bangkai, tu najis. Walaupun dia tak boleh dimakan, haram dimakan, tak halal, tapi selagi dia hidup tu dia tak dihukumkan najis. Kalau kita solat, dia main duduk atas riba kita, teruskanlah solat, tak payah nak berhenti. Kalau anjing tak boleh. Anjing pasal dia mughalazah. Tapi kalau selain anjing dan babi, maka masa dia hidup tu tak dihukumkan najis dia. Tak dihukumkan najis dalam solat. Makan hukumnya najis. Dalam solat tak dihukumkan najis. Faham? Macam kita tengah-tengah solat, tiba-tiba datang anjing jilat kaki.
Batal tak solat? Betul tak solat? Mana nak tahu batal ke tidak? Saya tanya, datang je jilat kaki. Tak tanya kaki dia ke kaki orang solat ke. Tanyalah dulu, anjing kaki siapa dia jilat? Kalau dia jilat kaki ayam, takkan solat kita nak batal ke? Jadi kalau dia datang jilat kaki kita yang tengah sembahyang, anjing, kita tengah solat, dia mau jilat kaki kita yang tengah solat ni, batal tak? Batal. Pasal apa? Nabi kata ahli anjing tu mughalazah. Mughalazah ni dia duk hidup-hidup tu pun dihukumkan macam bangkai ke. Tapi kalau yang tak mughalazah, kucing umpamanya, kita tengah solat, dia datang dia jilat kaki kita, bukan kaki dia. Kalau jilat kaki dia tak batal. Yang jilat kaki kita yang tengah solat ni, batal tak? Tak batal. Pasal alio kucing tak dihukumkan najis. Alio binatang yang haram dimakan selain daripada anjing, babi dan kacukannya tidak dihukumkan najis. Tengah-tengah jilat, tengah-tengah solat datang rimau jilat kaki, batal tak? Tengah-tengah solat datang rimau jilat kaki kita yang tengah solat ni, batal tak? Tak, batal lah, mesti larinya. Rimau lagi jilat kaki, dia nak makan hang dah tu, tunggu lagi. Dia cabut, batal lah. Cabut lagi, batal lah sembahyang. Faham? Kalau tak cabut lagi, sembahyang juga. Tak cabut, tak batal lah. Betul tak Ustaz? Tanya Ustaz nak. Betul tak? Faham tak? Tengah-tengah umat sembahyang, datang serigala. Serigala tu pernah jumpa serigala? Tak. Datang serigala jilat kaki. Serigala datang jilat kaki umat yang tengah sembahyang ni, batal tak sembahyang? Batal. Ni serigala, bukan rimau. Kau tengoklah serigala, bentuk dia macam mana? Macam gajah, macam anjing. Serigala jilat kaki, batal tak? Tak batal. Pasal apa? Batal tak? Ini serigala bukan anjing, batal tak? Bahasa Arab serigala dipanggil zibun, anjing dipanggil kalbun. Rupanya serupa, namanya lain. Satu nama zibun, serigala. Satu namanya kalbun, anjing. Baik. Serigala ni selagi duduk di hutan, dia tak bercampur dengan manusia, dia kawan grup dia saja dalam hutan, tak kira serigala jadian ke tak jadian ke, maka namanya serigala, namanya zibun. Hukumnya macam rimau, macam binatang-binatang lain juga lah. Alio dia tu mukhaffaf mutawasitah. Dakai dia bangkai dia pun mutawasitah. Mutawasitah ni apa dia? Mutawasitah ni apa dia? Siapa dia tahu mutawasitah?
Bangkai dia, liu dia dihukumkan bangkai dia dihukumkan mutawasitah. Darah dia dihukumkan mutawasitah. Apa dia mutawasitah? Pertengahan. Apa pertengahan tu? Najis tu. Najis pertengahan. Najis pertengahan nak basuh dia kena sama lah. Pernah sama? Dah. Jadi sama macam binatang-binatang yang lain. Tapi kalau zibun tadi, yang namanya serigala tu, dibelah di rumah macam belah anjing, maka dari zibun dihukum jadi kalbun. Faham boleh ni ya? Ni kata ulama fiqh, serigala yang asal namanya tu zibun dalam bahasa Arab, bila dibelah di rumah, dijadikan jadi teman setia anda, maka dihukumkan jadi kalbun. Maka al-liu jadi mughalazah, taik dia mughalazah, semuanya mughalazah. Faham? Jadi kalau al-liu kucing, al-liu rimau, al-liu binatang-binatang yang haram dimakan, maka itu tidak jadi najis. Aisyah radhiyallahu anha pernah makan sepinggan dengan kucing. Selalu dia makan sepinggan dengan kucing. Nabi kata kucing itu binatang rumah. Kucing itu binatang rumah. Jadi LU dia tak najis. Jangan dia bersin, keluar hingus hijau. Kau pula ambil sikit makan. Sedap katanya. Tu jangan, hingus tu najis. Hingus dia najis, LU dia tak najis. Muntah dia najis, taik dia najis, darah dia najis, bangkai dia najis, LU saja. Setengah katanya hingus dia pun tak najis, peluh dia pun tak najis. Dia najisnya lain pada itu. Jadi kalau lagu tu bolehlah tadah air bersin kucing kemudian minum. Boleh? Tak boleh. Tak najis tapi haram dimakan. Tak najis tapi haram dimakan kerana boleh bawa mudarat. Macam hingus kita, hingus manusia, hingus kita sendiri ataupun kahak gelemor itu tidak najis. Tak najis tu macam mana? Tak najis tu gini, tengah-tengah kita solat tiba-tiba bersin, acung, keluar hingus, tempek kena kawan sebelah. Dia buat lagu ni, acun tutup sini, terkeluar dah, melekat kat pipi kawan tu. Tempek sini hijau, bercendol. Batal tak sembahyang dah? Batal tak sembahyang dah? Batal tak? Dah tak nak juga. Batal tak? Batal tidak? Seorang tak ada lah budak-budak ni. Semalam petang malam saya duduk di sana, ada ujung dengar dia gelak kuka pada Dracula. Ujung dia dengar bedah. Saya tanya batal ke tak? Tak dengar. Batal ke tak? Ada kata batal, ada kata tak. Pening kepala tu. Saya kata tak najis. Dia tak najis tak batal lah. Tapi dia ambil pula sedap juga katanya. Batal. Pasal apa? Sebab dia telan. Haram lah. Haram. Pasal apa? Pasal benda tu kotor.
Boleh bawa penyakit. Jadi benda haram dimakan ni benda yang boleh bawa penyakit, benda kotor, haramlah dimakan. Tapi tak batal. Contohnya kita bersin, ya, tengah-tengah sembahyang bersin, acom tahan, tu dia singgah tempek. Kita duduk seluruh kawan tak nampak, sapu kat baju. Batal tak? Batal tak? Tak batal, pasal dia tak najis. Kau jangan makan, dah tak batal. Tak najis, tak apa, boleh makan. Tak boleh, haram dia makan. Haram sebab apa? Haram bukan sebab najis, haram sebab mudarat. Mudarat kesihatan. Macam racun Roundup tu. Ya, kita nak pergi solat, tertumpah kena kain. Kita terus pergi solat. Sah tak? Sah tak? Dah. Senyap balik dah. Racun ni dia tak najis, cuma dia mudarat kalau kita minum. Kalau kau tak percaya, pergi minumlah. Kat belakang rumah saya ada lagi. Minum tengok macam kopi minum. Dia tak najis tapi mudarat, maka haram diminum sebab mudarat. Haram tu sebab mudarat, bukan haram sebab najis. Jadi kalau kena kain tu, kita pergi solat, kain kita pakai tadi ni tak tukar dah, tak basuh, solat sah. Solatnya sah sebab dia bukan najis. Habis tu haram diminum. Haram diminum dia bukan sebab najis, haram diminum sebab mudarat. Makan minyak petrol. Minyak petrol dia tak najis, tapi haram diminum. Pasal apa? Pasal boleh membawa kepada penyakit, mudarat. Tapi kalau tak mudarat diminum, minum lagi sihat pula. Ini minum jadi papai. Jadi kuat pula, jadi spinach. Maka tak jadi haram. Jadi harus minum dia kalau tak mudarat. Macam racun Roundup tadi ni, haram diminum kalau mudarat. Kalau jadi ubat, jadi kuat pula. Minum Roundup tu tukar jadi incredible heart. Tu dia, ya. Tak payah nak pergi beli batu gunung. Batu besar-besar ada krater dia pecah. Senang nak pergi buat projek kat atas. Selamat 650 story. Boleh macam tu. Tak apa. Faham. Jadi haram diminum tadi bukan sebab najis saja, tapi kalau sebab mudarat. Baik, jadi masuk kata wa ma sara hayawanan, dan ketiga barang yang jadi binatang, yakni jika binatang tu masih hidup, belum jadi bangkai. Kalau tengah-tengah solat jatuh bangkai kucing atas riba, kita duduk tahiyat akhir, tengah-tengah solat jatuh bangkai kucing, rebuk, mati dah, terbeliak je mata dah. Terjelek daripada sawang jatuh, daripada apa, alang jatuh. Batal tak sembahyang? Batal tak? Batal. Pasal apa? Bila dia mati, maka dihukumkan bangkai. Belum mati tak dihukumkan bangkai, maka boleh dibawa solat. Macam juga semut. Ya. Semut. Kita pakai kain, ada semut. Ada lebih kurang 15 ekor. Duduk dalam poket. Tak nampak. 15 ekor semut duduk dalam poket. Tak nampak. Hidup semua. Kita pergilah solat. Sah tak sembahyang kita? Sah tidak? Sah tak orang? Nanti tak mengaji tak faham je dah. Sah tak Fikri? Sah pasal apa? Sebab sorak sembang kelambu. Semua kuat sikit tak dengar.
Sebab tak bangkai. Aduh, tak bangkai. Ya, tak bangkai. Semut tu tak bangkai, dia kata. Semut tu tak dihukumkan bangkai kerana masih hidup. Semut tu still young. Jadi semut tu dia masih tak bangkai. Semut hidup tak dihukumkan bangkai. Jadi nak jawab dia kenapa tak batal? Sebab binatang yang masih hidup tak dihukumkan bangkai, maka tak dihukumkan najis dalam solat, maka boleh solat. Tapi kalau semut tu dah mati, kalau semut tu dah mati, begini pula. Kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak tak dimaafkan. Banyak tu macam mana? Sekira-kira, ya, banyak tu sekira-kira jika dimasukkan dalam, ya, sebekas air yang ghalib diminum, berubah sifat airnya. Contohnya ada 15 ekor masuk lanjauan, agak-agak berubah air, agak berubah lah. Kalau berubah, maka jadilah najis yang tak dimaafkan, maka batal lah sembahyang. Kalau seekor kata setengah ulama lebih 3 ekor. Ada setengah kitab dia kata lebih 3 ekor. Lebih 3 ekor, akhir banyak. Kalau banyak tu kira batal sembahyang. Itu khilaf ulama. Baca kitab ni dia kata lagu tu, baca kitab ni dia kata lagu tu pula. Jadi ada khilaf. Senang dia gini je. Kalau kita nak jaga ya, kalau ada banyak semut, lebih 3 ekor, buang. Lepas solat ni kita jaga. Lepas solat kita tengok dalam poket tu ada semut. Ada berapa ekor? Ada 7 ekor. Buang, lepas tu sembahyang lain. Tu lebih selamat. Kalau ada 3 ekor sembahyang lain lah juga. Kalau 2 ekor, 2 ekor tak apalah, dimaafkan. Itu confirm dimaafkan, tak ada khilaf. 3 ekor ke atas tu ada khilaf. Ada khilaf ulama. Ni bab najis ni pun ada khilaf. Jadi faham betul makna najis, ya, dengan mutanajis. Baik, cicak tengah-tengah sembahyang, ya, habis dah solat, tengok-tengok cicak keluar daripada bukit. Dia keluar, piung, dia lompat. Batal tak solat? Batal tak solat? Batal? Tak batal. Pasal apa? Cicak tu masih hidup. Kalau cicak tu dah mati dan dah berbau, dia najis. Orang kata cicak ni dia tak berdarah, siapalah najis. Kalau dia mati, tu pun ada diperkhilafkan oleh ulama masalah cicak mati dalam poket baju solat. Pasal dia tu binatang tak berdarah, ya, binatang tak berdarah. Jadi diperkhilafkan oleh ulama dan dibahaskan. Ada yang kata kalau cicak tu tak mati, maka tak jadi najis dalam solat sebab dia masih hidup. Maka kalau tak mati, senang cara. Kalau dia mati, ni kalau dia mati ni. Kalau dia mati, dia berbau ke atau belum berbau? Kalau dia belum berbau dan jumlahnya tak banyak, ya,
Ada kata pasal dia cicak tu dia tak berbau lagi. Ada kata dia tu dimaafkan. Tapi nak jaga atas jalan ittihad, maka kita solat lain. Baju tadi kita basuh pakai hak lain, bayang lain lah. Pasal apa? Pasal cicak ni ghalib ni dia akan bau. Mungkin masa tu hidung kita tersumbat, so tak bau. Mari pagi omak duduk dekat dia, bau cicak katanya. Betul tak? Jadi nak jaga khilaf tu, bangkai cicak kalau duduk dalam baju, kita bawa solat, lepas solat baru sedar. Nak jaga daripada duduk dalam khilaf, kita buang saja baju tu, pergi basuh, buang cicak sekali lah. Kemudian pakai baju lain, bayang lain. Tu nak jaga khilaf. Pasal dia ada khilaf itu. Baik. Bab najis dalam solat ni khilaf ulama cukup banyak. Macam apa, minyak goreng ikan, setengah ulama kata dia tak najis, setengah ulama kata dia najis dalam solat. Tu jadi banyak diperkhilafkan oleh alim ulama fiqh. Mengaji negeri ni dia kata tak najis, boleh bawa dalam solat. Dia ngaji tempat lain pula dia kata ada najis dalam solat. Dia jadi khilaf di kalangan ulama-ulama fiqh. Fiqh ni amat luas ilmu dia. Ya, amat luas perbincangan. Kalau kita mengaji di sana hukum dia lagu lain, mengaji di sini hukumnya lagu lain, jangan kita kata salah. Tok guru saya pesan tu, saya mengaji pondok Setumbuh dulu. Dia pesan, dia kata apa? Kalau kamu mengaji di sini bunyinya lain, pergi ngaji di negeri lain, hukumnya lain pula, maka jangan kamu persalahkan yang mana, sebut saja itu khilaf. Sebab pendapat ulama ni terlalu luas. Kadang-kadang kita ni tak sampai pun pemikiran kita nak mengkaji macam mana dia orang punya beristihad mengenai hukum. Kadang-kadang tak sampai akal kita. Jadi fiqh ni amat luas. Jangan kita kritik kata orang salah, orang ni salah. Faham? Macam ular sawar tu ada setengah ulama kata halal dimakan. Apa yang halal dimakan? Kita lah halal dimakan dia. Ular sawar tu halal dimakan, betul tak? Mana kita tu halal dimakannya. Di sisi kita pun ada juga ulama kata dia tu halal kita makan. Iaitu di sisi Imam Malik. Sisi Imam Malik, dia lebih ringan pada masalah halal, makanan halal dan haram ni. Imam Syafi'i dia ada 13 perkara yang haram dimakannya, ada 13 perkara. Nanti kita akan jumpa dalam kitab ni. Imam Malik dia ada kelonggaran. Baik, habis. Kita berhenti dah itu dulu. Tanda molek. Kemudian kata je an-najasatu salasatun. Baru sini buat sampai. Kan ada baca dah. Tanda an-najasatu salasatun. Ila akhirih wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.